Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang. Seperti biasa, saya dalam perjalanan balik ke rumah dah 6.37. Okey, baru selesai interview online. Okey, selama 1 minggu ya. Saya terlibat hari ini saja. Tak silap saya 900 lebih ya kandidat akan diinterview oleh Fakulti Pengajian Pendidikan secara online. Okey, satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya kerana ianya sesuatu yang tidak mustahil dilakukan. Segala dokumen dah ada pada kita, kita rujuk dokumen dan kita bersojab dengan interviewee. Okey, dan akhirnya dia berlaku dengan sangat santai, tidak ada banyak kerenah ya. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang pembinaan paragraf. Okey, topik dan juga subtopik. Secara umum supaya awak mendapat gambaran dan boleh melihat apa yang awak lakukan kepada penulisan proposal ataupun tesis ataupun apa sajalah penulisan yang melibatkan paragraf. Okey, banyak penulisan yang sampai kepada saya. Okey, kadang-kadang dia berbeza secara ekstrim, within dan juga between. Okey, between tu mana apa? Ada artikel yang paragraf dia satu muka surat tu sampai 5 paragraf, 4 paragraf. Okey, sikit dia tulis satu paragraf. Ada pula yang sampai kepada saya satu muka surat setengah satu paragraf. Okey, ataupun paling pendek pun paragraf 3 suku muka surat satu paragraf. Yang itu dikatakan between, extreme. Ada tu pula within. Ada satu paragraf tu lebih kurang 1/4 daripada muka surat. Ada paragraf tu pula 1/2 muka surat. Jadi within, sesama dia sendiri pun dia berbeza. Ada paragraf yang sangat panjang, ada paragraf yang sangat pendek. Kalau berbeza di antara manuskrip tu, kita boleh fahamlah. Okey, dia ni style dia paragraf pendek-pendek je. Dia ni style graf pula tak reti nak buat paragraf, main sambung je sampai 1/2 muka surat, satu paragraf. Jadi kenapa itu berlaku? Itu persoalan dia. Timbul lagi satu persoalan, bagaimanakah cara yang sepatutnya dilakukan? Okey ya, saya nak berikan gambaran umum saja. Secara umum saja supaya dapat suit kepada semua genre. Buat apa? Buat ekonomi ke, bisnes ke, education ke, psikologi ke, agama ke, dia boleh suit dengan apa yang saya cuba jelaskan. Okey. Pertama sekali kita bincang individual ataupun individu paragraf. Okey, banyak manakah individu paragraf? Okey, individu paragraf sepatutnya menjelaskan satu poin. Contohnya pasal contoh apa nak ambil ya? Contohlah kita bincang pasal let's say kereta. Okey, kita nak bincangkan let's say pasal dia punya rupa bentuk, reka bentuk. Okey. Jadi kalau kita nak ceritakan reka bentuk secara umum saja. Contohnya kita cerita pasal kereta Honda ya, saya pakai kereta Honda. Kereta Honda mempunyai reka kereta Honda mempunyai mempunyai satu persamaan dalam reka bentuk. Jadi kita nak membicarakan pasal satu persamaan dan reka bentuk, semua yang di bawah itu adalah tentang persamaan reka bentuk tersebut. Okey. Kita kata kereta Honda mempunyai pembahagian dari segi let's say dari segi kategori. Maka satu paragraf tu kita bincang pasal kategori itu saja. Okey, kita belum kupas lagi. Katakan kereta Honda mempunyai 5 kategori. Okey, kategori tersebut dibahagikan mengikut cc atau design. Okey, sekiranya kereta tersebut mempunyai cc sekian-sekian, maka reka bentuknya sekian-sekian. Sekiranya dia mempunyai cc sekian, maka reka bentuknya sekian-sekian. Maka itulah cara Honda memberikan nama kepada reka bentuk berdasarkan cc. Titik. Satu paragraf. Okey, jadi maknanya ada satu ayat yang dikatakan sebagai topik sentence. Lepas tu kita cuba menjelaskan topik sentence itu. Okey, tentulah kita nak beri contoh juga. Contohnya kita menjelaskan dia menggunakan perbezaan berdasarkan sisi satu lagi berdasarkan katakan kelas.
Okey, dan kita bincangkan contohnya, maybe dia melibatkan setiap satunya 2 ayat, ayat yang permulaan 1 ayat, ayat yang penutup dia melibatkan 6 ayat sahaja. Okey, itu pengenalan. Jadi kita boleh mulakan ayat yang paragraf yang kedua. Pertama, dari segi sisi kita ada pula perbincangan yang lebih mendalam yang memerlukan katakan 2 lagi paragraf. Okey, pertama, sisi dilihat daripada segi sama ada dia menggunakan petrol ataupun dia menggunakan diesel. Sekiranya dia menggunakan petrol, 1 paragraf. Kedua, sisi dilihat dari segi penggunaan diesel. Okey, kita bincangkan dia 1 lagi paragraf. Sebagai contoh kan. Tapi oleh kerana diesel ni banyak yang terlibat, kita boleh memanjangkan dia kepada maybe diesel ni ada 2 paragraf, dua elemen lain, kita boleh jadikan 2 paragraf. Jadi kita dah ada 3 paragraf. Okey, semua sekali kita ada 4 paragraf. Pertama pengenalan, kedua untuk petrol, kedua untuk diesel. Okey. Jadi itu, kalau dia melibatkan 4 paragraf, okey, kita boleh teruskan dengan faktor reka bentuk. Tapi kalau melibatkan sisi saja sampai 10-15 paragraf, maka kita patut adakan subtopik. Okey, jangan kita biarkan orang membaca terlalu panjang sehingga dia hilang sebenarnya dia sedang baca apa. Jadi saya mencadangkan selepas 10 paragraf, sekiranya anda perlu lanjutkan perbincangan dengan aspek lain, maka awak akan letakkan subtopik kepada aspek tersebut. Okey, kata tadi kan kita mulakan pengenalan dengan let's say penamaan kereta Honda. Okey, jadi subtopiknya pertama berdasarkan kepada sisi, kerana kita ada lebih kurang 10 paragraf. Subtopik yang kedua kita bincang pasal reka bentuk sebab dia ada lebih kurang 7-8 paragraf. Jadi itu lebih mudah daripada kita ada 15-16 paragraf tanpa kita ada subtopik. Tapi kalau kita bincangkan hanya sekadar 3 atau 4 paragraf, tak perlu kita buat subtopik. Okey, jadi 1 paragraf berapa ayat, saya mencadangkan fikirkan sehingga 6 ayat sekurang-kurangnya. 1 ayat pertama pengenalan, ayat yang kedua sama ada ayat memberi hint untuk sambungan paragraf yang kedua, atau ayat itu menutup apa yang dibincangkan dalam paragraf tersebut, ataupun paragraf sebelumnya. 4 lagi ayat itu menjelaskan poin saja. Kalau awak ada 1 poin, okey, dengan penjelasan 2 ayat dan 1 contoh. Jadi lebih kurang 6 ayat 1 paragraf. Okey, janganlah sampai 1 paragraf 1 ayat ataupun 2 ayat ataupun sampai 20 ayat. Jadi itu cara lebih kurang lah. Saya tak boleh tunjukkan sebab saya tengah driving. Tapi saya rasa kalau awak betul-betul perhatikan, betul-betul dengar apa yang saya jelaskan ini, ia sepatutnya memberikan anda satu kesedaran. Okey, so minimum adalah 6 ayat. Tetapi kalau anda perlu huraikan lebih sedikit, maybe dia sampai kepada 7 ataupun 8 ayat. Okey, sekali sekala. Dan kita pun faham kalau kita baca sesuatu yang maybe huraiannya panjang. Tapi jangan oleh kerana dalam tu banyak lazy word. Tahu lazy word tak? Lazy word tu apa? Oleh kerana kita semua tahu dalam usaha kerajaan untuk itu lazy word is nothing to do with point yang kita nak jelaskan. Okey, walau bagaimanapun pada hakikatnya yang itu lazy word. Okey, bila lazy word itu banyak, nampak panjang lah. Sebenarnya dalam tulisan akademik kita slash, tak perlukan itu. Ada kalanya kita banyak citation nak kita masukkan, maka dia nampak lebih panjang. Tetapi sepatutnya dia 6 ayat lebih kurang dan sampailah kepada 7 ataupun 8 ayat kalau kita perlukan pendetailan lebih sedikit. Tapi kalau sampai nak 15 ayat, kita buatlah 2 paragraf. Maknanya dalam tu mesti ada lebih daripada 1 point. Itu saja yang sempat saya berkongsi, adik-adik sayang-sayang semua. Mudah-mudahan ia dapat beri gambaran sambil anda membaca, sambil anda membawa kereta, mendengar celoteh saya ini. Okey, saya pun dah separuh perjalanan. Itu saja, selamat petang. Assalamualaikum. I love you. Bye-bye. Muah.